Saya ingin menjawab kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Masidi Manjun berhubung bayaran balik bon RM 1 bilion pada tahun 2019. Untuk rekod, Kerajaan Barisan Nasional telah menerbitkan bon sebanyak RM 1 bilion pada tahun 2014 ketika Datuk Seri Panglima Haji G dan Marsidi menganggotai Kabinet Negeri Sabah ketika itu. Bagi yang mungkin tidak mengetahui apa itu bon, agar mudah difahami, bon adalah pinjaman atas jaminan kerajaan negeri atau dalam kata lebih mudah, kerajaan negeri berhutang dengan bank untuk mendapatkan dana sebanyak RM 1 bilion ringgit. Datuk Masidi mendakwa bahawa sebanyak RM 200 juta ringgit telah dimasukkan setiap tahun ke dalam sinking fund sejak tahun 2014. Jika benar dakwaan itu, maka sepatutnya pada tahun 2018 ketika warisan mengambil alih kerajaan negeri Sabah, sepatutnya sudah ada RM 1 bilion dalam akaun tersebut. Namun persoalannya, betulkah ada RM 1 bilion dalam akaun sinking fund tersebut? Nah, berdasarkan rekod sebenar, apabila warisan mengambil alih kerajaan pada tahun 2018, jumlah yang ada di dalam sinking fund bagi pembayaran balik bon di ABB dan SDB Bank hanyalah sebanyak RM 452 juta ringgit sahaja. Bukan RM 1 bilion seperti yang cuba digambarkan oleh Mr. Lelo. Mana perginya RM 600 juta yang sepatutnya ada di dalam akaun tersebut? Nah, mungkin Mr. Lelo bolehlah tolong jelaskan kemana hilangnya RM 600 juta yang tidak berada di dalam akaun sinking fund for bond repayment tersebut jika benar sejak tahun 2014, sejumlah RM 200 juta perlu dimasukkan di dalam sinking fund sebagaimana syarat Bank Negara Malaysia. Perlu diingat bahawa bayaran balik bon tersebut bukan sekadar bayaran prinsipal RM 1 bilion, tetapi turut merangkumi bayaran faedah menjadikan jumlah keseluruhan bayaran balik melebihi 1 bilion yang perlu dilunaskan oleh kerajaan warisan pada ketika itu. Saya juga ingin mengingatkan kepada Datuk Masidi bahawa Datuk Seri Shafie Apdal pernah menjadi Ketua Menteri dan Menteri Keuangan. Maknanya sudah semestinya lah dia mengetahui akan kedudukan keuangan negeri Sabah tersebut dan mungkin tidak mustahil dia ada salinan kepada semua dokumen-dokumen tersebut. Jadi janganlah sampai berbiut mulut mau berbohong dengan kenyataan yang tidak selari dengan fakta. Hati-hati berbohong kerana mungkin kami tahu apa yang anda ingat kami tidak tahu. Faktanya, kerajaan warisan mampu menambah jumlah kekurangan uang dan membayar hutang tersebut hanya dalam tempoh tidak sampai setahun pentadbiran. Selepas mengambil alih kerajaan membuktikan pengurusan keuangan yang baik, mengurangkan ketirisan, berbelanja secara berhemah dan tidak bermewah-mewah. Dan paling penting, tiada sakau menyakau secara berjamaah. Itulah antara sebab mengapa kerajaan warisan telah berupaya membuat pembayaran tepat pada masanya. Warisan juga ingin memaklumkan bahawa komitmen untuk membayar hutang itu ditambah dengan amalan keuangan berjimat telah menjejaskan perbelanjaan pembangunan negeri Sabah pada tahun tersebut. Ini kerana kerajaan warisan terpaksa memberi tumpuan dan keutamaan kepada pembayaran balik hutang walaupun hakikatnya hutang itu dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional, bukan pun kerajaan warisan, yang mana sebagaimana kita tahu kerajaan Barisan Nasional pada ketika itu, yang mana Mr. Lelo sendiri dan Datuk Haji G adalah sebahagian daripada Menteri Kabinet Negeri Sabah pada ketika itu. Dan lebih menjadikan lagi, bon RM 1 bilion itu bukan pun digunakan untuk projek pembangunan di negeri Sabah, tetapi sebahagian besarnya digunakan bagi pembiayaan projek milik kroni di semenanjung Malaysia. Tiada pun keuntungan kepada rakyat Sabah dari segi peluang kerja dan jauh sekali untuk pembangunan infrastruktur di negeri Sabah. Nah, saya ambil kenyataan Datuk Masidi kepada Datuk Seri Shafie yang berbunyi, do not claim false credit, atau jangan ambil kredit palsu. Kenyataan ini, bak kata orang tua-tua, seperti meludah ke langit, akhirnya jatuh ke muka Mr. Lelo dan GRS sendiri. Haji G, Masidi dan kerajaan GRS sering melaungkan dengan bangganya kononnya pendapatan kerajaan negeri Sabah di bawah pentadbiran kerajaan GRS kini mencecah RM 7 bilion.
Sedangkan rekod jelas menunjukkan bahawa hasil baru daripada cukai jualan gas dan petroleum sebanyak 5% yang diperkenalkan semasa era pentadbiran kerajaan warisan telah memberikan tambahan pendapatan antara 1.5 bilion hingga 2.5 bilion setiap tahun kepada kerajaan negeri. Bukan saya cakap, ini Parlimen Malaysia yang cakap. Sekadar mengingatkan, ketika warisan mengambil alih kerajaan daripada Barisan Nasional, jumlah pendapatan negeri hanya sekitar RM4 bilion ringgit sahaja. Maka itu saya ingin mengembalikan semula ayat Datuk Umar Sidi kepada beliau sendiri. Jangan ambil kredit palsu. Oleh itu kiralah sendiri, jika tolak pendapatan 5% cukai jualan petroleum dan gas yang diperkenalkan oleh warisan dahulu, berapa sebenarnya pendapatan baru kerajaan negeri Sabah yang berjaya dijana oleh kerajaan gabungan rasuah Sabah ini? Cuba tolak cukai jualan petroleum dan gas 5% itu daripada jumlah yang dibanggakan sebagai RM7 bilion. Berapa sebenarnya pendapatan negeri Sabah di era GRS ini? Kurangan? Bertambah? Atau kekal sama sebagaimana era pemerintahan kerajaan Barisan Nasional dahulu? Lu kiralah sendiri. Dan mungkin saya juga ingin bertanya kepada Datuk Umar Sidi, sila umumkan pula kepada rakyat Sabah, berapakah jumlah hutang baru yang telah dibuat oleh kerajaan GRS sejak puak-puak sakau ini memerintah Sabah? Sebab saya yakin rakyat Sabah ingin tahu. Bab putar belit memang kepakaran GRS. Selain suka menuding jari, salahkan orang dan sakau, tiada apa yang boleh dibanggakan oleh kerajaan gagal ini. Jangan memutar belitkan fakta. Sejarah tidak boleh diubah. Rekod tidak boleh dipadam. Dan saya yakin dan percaya dengan perkembangan teknologi masa kini, kebenaran juga akhirnya akan tetap terbukti. Wassalam.